Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelas hari Selasa 23 Februari 2021 ni kita akan sambung daripada mana yang Cikgu Fairuz akan dah berhenti. Jadi kita akan sambung bab 1 dengan subtopik 1.2 iaitu hukum indeks. Okay, sebelum tu kita nak tengok apa yang kriteria kejayaan yang kita nak buat dalam video kali ini. Ada 3 saya dah senaraikan. Yang pertama, kita nak imbas kembali beberapa hukum indeks yang awak semua dah belajar dengan Cikgu Fairuz, dan kita nak tengoklah beberapa senarai contoh. Dan yang kedua, kita nak menentusahkan beberapa lagi hukum indeks yang kita akan belajar hari ini. Dalam video kali ini saya akan terangkan 2 lagi hukum indeks, dan yang ketiga kita akan selesaikanlah beberapa soalan yang berkaitan dengan 2 hukum indeks ini. Okay, jom kita imbas kembali 4 hukum indeks yang awak dah belajar dengan Cikgu Fairuz, insyaAllah. Yang pertama ialah apabila operasi yang terlibat ialah darab dan asas kita sama, maka indeks kedua-dua asas ini perlulah ditambah. Okay. Yang kedua ialah apabila melibatkan operasi bahagi dan asas kita sama, indeks kita iaitu M dan juga N ini perlulah ditolak. Okay, bahagi tolak, darab jadi tambah. Okay, yang dalam kurungan ni pula. Jadi bila ada dalam kurungan, bila indeks satu dalam kurungan, satu lagi di luar kurungan, yang di luar ini perlulah didarabkan dengan yang dalam. Jadi akan hasilnya asas A dan indeks M darab N. MN lah. Okay, dan yang keempat, hukum indeks yang keempat ialah ada 2 asas, AB, dan ada 1 indeks di luar kurungan. Jadi, indeks yang di luar kurungan ini perlulah kita bagi sama rata kepada semua asas yang ada dalam kurungan. Maka, jadinya A pun dapat N, B pun dapat N. Okay, jadi A kuasa N, B kuasa N. Alright. Kita tengok contoh soalan yang mana awak dah belajar sebenarnya. Senang je yang ni. Okay, 2 darab 2 K kuasa 2 darab 3 K kuasa 4. Okay, 2 dengan 3 tak sama, kita boleh darabkan aja. Dan asas K, kita tengok operasi yang terlibat ialah darab, maka indeksnya ialah kena tambah. Jadi hasilnya ialah 6K kuasa 6. Okay, senang je. Ini yang mudah, soalan yang simple. Okay, next. Kita tengok pula soalan yang melibatkan operasi bahagi. Tapi kat sini ada 3 benda ni. Maka selesaikanlah sikit-sikit dulu. Okay, kita selesaikan 2 ni dulu. Disebabkan melibatkan operasi bahagi, maka 12 boleh bahagikan dengan 4. Okay, dan kita punya asas M. Okay, kita letak M. 10. Okay, salin balik 10 dan melibatkan operasi bahagi. Bila bahagi, kita kena, indeksnya kena tolak. Nah, lepas tu kita tulis kat sini yang M kuasa 2 ni. Okay, lepas tu kita selesaikan ini dulu. Kita permudahkan ini dulu. Maka 12 bahagi 4 akan dapat 3. Okay, 3M. 10 tolak 5. 5 bahagi M kuasa 2. Maka kita permudahkan lagi 3 dengan 3M5 dengan bahagi M kuasa 2. Akan dapat 3 bahagi 1. 3 lah. So, saya tak tulis lah. So, M 5. Bila bahagi, indeks kena tolak. Jadi, jawapannya ialah 3M kuasa 3. Alright. Kemudian, okay, ini melibatkan pecahan pula. Pecahan 30 kuasa 8 per 30 kuasa 6. Ataupun, kita boleh tulis dalam bentuk bahagi 30 kuasa 8 bahagi 30 kuasa 6. Maka bila melibatkan operasi bahagi, asas yang sama, indeksnya kita kena tolak. 8 tolak 6, maka 30. 8 tolak 6 ialah 2. 30 kuasa 2. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, ini melibatkan pendaraban. 7 indeks ada 7 dekat dalam kurungan. 6 di luar kurungan. Maka 6 ini kita kena darabkan dengan indeks di dalam kurungan. Okay, 19. Maka 7 ini kenalah darab dengan 6.
So, jawapan kita ialah 40. 7 darab 6, 42. So, 19 kuasa 42. Okey, sorry sebab laptop cikgu ada masalah, jadi cikgu terpaksa rekod guna kamera biasa je lah. Okey, tak apa, kita sambung. So, jadi kalau ada kurungan yang macam gini, so indeks yang kat luar ni kita kena darabkan dengan indeks-indeks yang kat dalam. Maka 2 kuasa 9 darab 2 kita bahagikan dengan 2, kuasa 3 pun kena darabkan dengan 2. Maka kalau kita darabkan, kita permudahkan 9 dapat 18, 9 darab 2 18 dan 2, 3 darab 2 dapat 6. Okey. Jadi daripada sini kita tahu yang 2 kuasa 18 bahagi 2 kuasa 6. Jadi bila operasinya bahagi, indeksnya kita boleh tolakkan. So 18 tolak 6. So jawapan kita akan dapat 2 kuasa 12. Okey. Seterusnya okay, next. Okey. So, jadi inilah apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu hukum indeks yang baru yang mana dikatakan A kuasa kosong akan dapat 1 menggunakan dua kaedah, hukum indeks dan juga kaedah pendaraban berulang. Okey, pendaraban berulang ni awak tahulah kan, nanti saya cuba tunjukkan. Okey, jadi 2 kuasa 4 bahagi 2 kuasa 4. So, bila kita gunakan hukum indeks, kita tahu bila operasi bahagi, indeksnya kena tolak lah. So, 2 kuasa 4 tolak 4 dia akan dapat kosong. Dan kita boleh bandingkan lah dengan sini. Jadi, A kita tu ialah 2. Dan nilai kat atas ni ialah kosong. Jadi, maka kita boleh kata yang jawapannya ialah 1. Tapi macam mana pula kalau kita gunakan pendaraban berulang? Okay, kalau pendaraban berulang, kita tahu yang dia bila kuasa 4 dia darab 4 kali lah. 2 darab 2 darab 2 darab 2. 4 kali 4 kali 2. Bahagi sama juga 2 darab 2 darab 2 darab 2. Jadi kita boleh potong ni. Ni potong, 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 potong. Tetap juga akan dapat jawapan 1. Sebab tu kita katakan apa sahaja nombor yang kuasanya kosong akan dapat 1. Okay, kita tengok contoh yang sama juga. M kuasa 3 tolak 3. Operasi bahagi Jadi M kuasa kosong. Jadi kalau kita gunakan pendaraban berulang, sama juga. M kita darab 3 kali. Bahagi M darab M darab M. Sama juga. Kita boleh potong, 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 potong. Akan dapat 1. Okey, yang ni pun samalah 1. Jadi, kita boleh generalisasikan bahawa daripada hukum indeks ni, apa sahaja yang kuasanya kosong akan menghasilkan nilai 1. Okey, tengok dua contoh ni. Okey, seterusnya kita tengok pula hukum indeks yang seterusnya. A kuasa negatif N bersamaan dengan 1 per A kuasa N. Okey, macam mana kita nak tengok menggunakan kaedah hukum indeks dan juga kaedah pendaraban berulang. Kita tengok satu contoh ni. Okey, 3 kuasa 2 bahagi 3 kuasa 5. Okey. Cuba kita guna dulu hukum indeks. Bila bahagi, indeksnya kena tolak. 2 tolak 5. Akan dapat 3 kuasa negatif. Negatif apa? 3 lah. Kan 2 tolak 5 negatif 3. Jadi bila kita bandingkan, okay, nilai A kita ialah 3. Nilai N kita ialah pun sama 3. Maka kita boleh tuliskan dalam bentuk ni lah pecahan ni. Dia akan jadi 1 per. Okay. 1 per 3 kuasa 3 lah. Okay. Okay, kita tengok juga dalam bentuk pendaraban berulang. Kalau pendaraban berulang macam mana? 3 darab 3. 2 kali kan kuasa 2. Bahagikan dengan 3 didarabkan dengan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so tengok.
Yang ni dengan ni boleh potong atas bawah sama. Yang ni pun sama, potong atas bawah sama. So tinggal 3. Maka yang kat atas ni tinggal 1. Jadi 1 yang bawah jadi 3 darab 3 kali. Jadi 3 kuasa 3. Jadi maka bila gunakan pendaraban berulang, tetap akan dapat jawapan yang sama dengan menggunakan kaedah hukum indeks yang ni. Okay. Kita tengok pula kita gunakan unknown P ni. P kuasa 3 bahagi P kuasa 7. Okay, kita tengok gunakan hukum indeks dulu. P kuasa 3. Disebabkan operasi bahagi kena indeks ni kena tolak. So P 3 tolak 7 akan dapat negatif 4 lah. Okay. Ya ke? Betul. Negatif 4. Lepas tu kita bandingkan dengan yang ni. Ni atas ni lah. Okay, jadi kita boleh tuliskan 1 per P bawa turun bawah. Yang negatif ni akan jadi positif. Okay. P bawa turun bawah. Negatif jadi positif. Okay. Kalau kita gunakan pendaraban berulang, P ni didarab 3 kali. Yang bawah 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Alright. Okay. 1 potong. Ni boleh potong atas bawah. Yang ni pun boleh potong atas bawah. Tinggal berapa? Tinggal 1, 2, 3, 4. Maka P kuasa 4 sama. Okay. So itulah 2 hukum indeks yang kita belajar hari ini. Jadi kita tengok beberapa contoh dalam buku teks. Ni buku teks contoh 11 buku teks muka surat 15. Dia kata nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks positif. Ini dia bagi dalam bentuk negatif. Kita kena tukarkan dalam bentuk yang positif. Jadi kalau kita bila ada negatif, hukum indeksnya ialah, okay, kita tulis kat sini okay. A kuasa negatif N akan jadi berapa? 1 per N A kuasa N. Okay. 1 per A kuasa N. Jadi soalan ni A kuasa negatif 2. Jadi bila kita tukar pada hukum indeks dalam indeks positif, 1 per A kuasa 2. Okay, ni jawapan dia. Okay, kita tengok yang ni pula. Sama juga. Sebabkan negatif, hukum indeks ni lah 1 per. 1 per. Jadi 1 per X. Yang negatif akan jadi positif. Okay. Okay, yang ni pula. Ini dia dah turun bawah. Tapi kita nak tukarkan dia kepada positif. Okay. 1 per 8 negatif 5. Bersamaan dengan, tapi kita dah buat turun bawah. Bila dia naik atas balik, kita kena tukarkan dalam bentuk yang macam gini. Okay. Jadi kita bandingkan dulu. A kita ialah, di sini ialah AN. Kita guna sini ialah 8 negatif 5. So A kita ialah 8. N kita ialah negatif 5. Jadi bila naik atas balik okay, bila naik atas balik, dia akan jadi, bila kita nak tukar dalam bentuk yang macam gini, kita tulislah 8 kuasa, sini negatif N kan, kita tulis dulu negatif N kita ialah negatif 5. Okay, maka jawapan kita ialah 8 kuasa 5 lah. Macam tu. Okay. Soalan seterusnya. Okay, nyatakan sebutan berikut dalam bentuk indeks positif. Okay, ini negatif. So ingat bila yang dekat luar, bila ada kurungan, ada indeks di luar. Indeks di luar ni mestilah dibagikan kepada semua asas yang berada di dalam kurungan. Maka kita boleh tulis 2 negatif 10 bahagi 3 kuasa negatif 10. Okay, jadi daripada sini kita boleh tukar tak? Ini bahagi kan? Ni garisan ni bahagi. Maksudnya 2 negatif 10 bahagi 3 negatif 10. Okay, kemudian
Okey, ni hukum indeks apa? Dia ada negatif kat sini. Dia akan jadi 1 per lah kan? Jadi saya tulis 1 per 2. Yang negatif akan jadi positif. Bahagikan dengan 1 per 3 kuasa 10. Okay, jadi macam mana nak bahagikan ni? Susah. Jadi saya tukarkan kepada simbol darab. Bila tukar kepada simbol darab, okay, ni saya salin balik. Tukarkan simbol darab, yang belah sini mestilah dia terbalik. Dia akan jadi 3 kuasa 10 bahagi 1. Okay. Jadi darablah macam biasa. Darab macam biasa. 1 darab 3 kuasa 10. 3 kuasa 10. 2 kuasa 10 darab 1. 2 kuasa 10. Ini jawapan dia. Tapi kita boleh faktorkan semula indeks 10 ni. Maka kita buat kurungan 3 per 2 dalam kurungan indeks 10. Okey. Okey, kita tengok contoh lagi satu. Sama je macam ni sebenarnya. Okey. X ni, negatif 7 ni kita bawa ke dalam. Bahagikan sama rata kepada semua asas yang berada di dalam kurungan. X negatif 7 bahagi Y negatif 7. Okey. Kemudian kita tukarkan dalam bentuk yang bahagi macam ni. X negatif 7 bahagikan dengan Y kuasa negatif 7. Okey, kemudian kita tahu yang bila negatif indeksnya negatif, dia akan jadi 1 per. Okey. Jadi akan jadi 1 per X. Okey, negatif 7 ni akan jadi positif lah. Positif 7. Bahagi 1 per Y kuasa 7. Kemudian yang macam inilah saya tukarkan simbol bahagi ni kepada darab dan ini naik atas, 1 turun bawah. Terbalik 1 per X kuasa 7 darabkan dengan Y kuasa 7 per 1. So sama juga dia akan jadi 1 darab Y kuasa 7, Y kuasa 7 lah. Dan X kuasa 7 darab 1, X kuasa 7. Jadi kita boleh faktorkan semula indeks 7 ini. Y per X jadi 7. Okey, kalau kita perhatikan dua-dua jawapan ni kan. Dua-dua jawapan ni dengan soalan, apa yang awak boleh cakap? Dia hanya tukarkan kedudukan di dalam, yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Tengok ni. Ini 2 per 3, ini 3 per 2. Kemudian simbol indeksnya bertukar daripada negatif kepada positif. Sama juga dengan ni. Ni X per Y. Sini jadi Y per X. Sini negatif. Sini yang bawah ni jadi positif. Okey? Okey. Yang ni nanti awak boleh cubalah. Okey, kita tengok satu soalan lah yang ni. Nampak macam mencabar. Okey. So, first of all, kita tengok dulu. Ini adalah kurungan. Dan ada indeks di luar. Maka indeks ni kita kena bagikan sama rata kepada semua asas yang berada di dalam kurungan. Okey. Kita buat soalan C. Okey, 4 pun satu asas ya. Jadi 4 kenalah kuasa 2. Jadi lepas tu X kita sini tak ada kuasa. Jadi maksud tak ada kuasa, dia tak tulis apa-apa. Maksudnya kuasa 1 lah. 1 darab 2 akan dapat 2 jugalah. Dan Y, okey ni. 2 mestilah darab dengan 2. 2 darab 2, 4. Okey, ni kita tulis balik. Yang ni kita tulis balik. X kuasa 5, Y bahagi dengan, okey, ni pun sama. 2 kuasa 5. Okey, saya tulis 2 kuasa 5. Okey, X kuasa 3. X kuasa 3 darab 5. 3 darab 5, 15 lah. Dan Y tak ada kuasa kat sini kan. Dia tak ada tulis apa-apa. Maka masukkan je lah dalam. Dah jadi macam ni. Kemudian kita kumpulkan. Kalau nombor dengan nombor, X dengan X, Y dengan Y. Kita kumpulkan sebutan yang sama. Jadi
4 kuasa 2 ialah 16. Kita kembangkan, okey. 2 kuasa 5 ialah apa jawapannya? 2 kuasa 5 ialah 32. 32. Lepas tu X. X pula. Okey, X kat sini kita ada 2. Lepas tu kita tengok operasi yang terlibat. Sini ada darab tau. Bila darab, operasi yang darab, indeksnya kita kena tambah lah. Tambah dengan berapa? Tambah dengan 5. Okey, tapi belum habis kan? Ada lagi X dekat bawah. Tapi operasinya yang terlibat ialah bahagi. Bila bahagi kita kena tolak. Tolak berapa? Ni, X. X kuasa 15. Okey, settle kat sini. X settle. Kita tengok Y pula. Y kat sini 4. Operasi yang terlibat ialah darab. Sini darab kan? Maksudnya tambah lah kan? Tambah berapa? Bila tak ada apa-apa, maksudnya 1. Kemudian kita melibatkan operasi bahagi. Bila bahagi, indeksnya kita kena tolak lah. Tolak dengan berapa? 5. Okey, maka permudahkan. 16 bahagi 32 dapat berapa? Dapat 1/2. Tekan kalkulator. 16 bahagi 32, 1/2. Lepas tu X. 2 tambah 5 tolak 15. Tekan kalkulator. Dapat negatif 8. Okey, kemudian Y. 4 tambah 1 tolak 5. 4 tambah 1, 5. 5 tolak 5. Y kuasa kosong. Kan? Okey, bila macam tu, kita boleh permudahkan lagi. Okey, apa yang kita boleh ubah? Ini dia, nampak ni. Ini dan juga ini. Okey, ini hukum indeks apa yang kita boleh guna? Okey, bila dia rapat macam ini, maksudnya operasinya darab lah kan? Bila ada negatif, dia akan jadi 1 per X. Yang negatif akan jadi positif. Darabkan dengan Y kuasa kosong. Ingat, formula hukum indeks yang kita belajar, bila apa-apa sahaja yang kuasa kosong, kita akan dapat nilai 1. Jadi, 1 lah. Maka kita darabkan ketiga-tiga sebutan ini, kita akan dapat 1/2X kuasa 8. Okey, jadi itu sahaja untuk ni. Jadi apa yang kita boleh ringkaskan daripada dua indeks tadi, kita dah belajar setakat ni 4, 5, 6. 6. So first kali M. Okey, ini yang pertama kita belajar. Yang awak dah belajar. Akan jadi A M tambah N. Yang kedua ialah operasi bahagi. Operasi bahagi akan melibatkan indeksnya tolak. Okey. Yang ketiga ialah bila ada kurungan. Maka indeksnya kita darabkan. Yang keempat ialah ada 2 asas dan 1 indeks. Maka semua asas mestilah dapat indeks yang sama. Jadi macam ni. Okey, yang kelima kita belajar hari ni. Okey, hari ni bila A, apa-apa sahaja nombor dikuasakan dengan kosong akan dapat 1. Dan yang keenam ialah apabila A ada kuasanya negatif. Bila negatif, kita kena tulis dalam bentuk pecahan 1 per A kuasa N. Jadi inilah rumusan apa yang kita belajar 6 hukum indeks. Okey. Dan sebagai latihan, saya nak awak buat soalan M, 1M, 2H, 2D dan juga 3E. 1, 2, 3, 4. 4 soalan je, okey. M, D, H dan juga E. Okey, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih.